berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah dari sudut ilmiahnya, faedah dari sudut susunan yang sangat halus, kita cuba korek setakat mana yang masa yang kita ada ini, insya-Allah. Para pelajar sekalian, faedah yang pertama. Ada setengah pelajar kita ni dia kata, "Oh, habislah tafsir." Belum. Faedah ini sebenarnya termasuk dalam tafsir. Cuma anak nak susun di sini 10 faedah supaya tuan-tuan nampak satu tiga ayat yang kita belajar ni apa faedah yang kita boleh kutip. Kadang-kadang faedah tu daripada satu ayat je. Tapi itu dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur. Jadi para pelajar kita kena tunggu sampai habis baru dia punya. Ini termasuk dalam tafsir yang kita belajar ini. Faedah yang pertama, letak nombor yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi macam orang menyakiti Nabi Musa. Ayat ini Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Sebab apa Tuhan panggil orang beriman? Jawab dia, orang beriman sahaja yang dengar kata, yang patuh kepada arahan, yang mendapat manfaat daripada ayat ini. Orang beriman. Orang tak beriman kalau dia dengar macam lembu kenyang ya. Lembu kenyang kita bercakap dengan dia apa dia tak irau. Bagi hung kereta pun dia tak lari. Dengar tapi tak tahu apa. La. Kita dengar Al-Quran, dengar sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, dengar dengan kefahaman, dengar dengan kesedaran, dengar dengan cara yang beradab. Sebagai seorang yang beriman, bersedia untuk menerima arahan. Yang kedua, la takunu kalladzina azaw Musa. Mu jangan jadi macam orang yang menyakiti Musa. Jawab dianya, tahrim. Haram menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Dan maka dan juga termasuklah menyakiti orang-orang yang beriman. Habis sekarang ni Nabi dah wafat. Nabi sudah berada di makam dia di Madinah. Apakah maksud kita menyakiti Nabi? Jawab dianya, maksud menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, iaitulah dengan nisbahkan kepada Nabi perkara yang Nabi tak kata. Sandarkan ajaran ini ajaran Nabi. Betul kan Nabi cakap? Betul ke tidak? Tidak. Habiskan kamu berani. Itu dia panggil termasuk dalam menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menyakiti keluarga Nabi, kata macam-macam ke isteri dia sedangkan benda itu tidak berlaku. Sebagaimana puak-puak Rafidah, puak Syiah itu. Jangan. Dan juga termasuklah jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Yang ketiga, setelah dilarang daripada menyakiti Nabi, ayat yang sama. Setelah dilarang menyakiti Nabi, maka ayat ini juga yadullu ala wujubi tauqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak mulia Nabi? Kita mulia Nabi seperti yang Nabi ajar. Hormat kepada Rasulullah, panggilan-panggilan yang baik, segala ajaran dipatuhi, sunnah diikuti. Itu maknanya menghormat Nabi. Saya hormat sungguh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hormat sungguh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu hormat? Semua perkara yang berkait orang kata hak Nabi saya ambil belaka. Nah, rambut Nabi pun kita ambil. Bahkan gambar replika pun kita gantung kat rumah. Tapi bila orang cakap ini sunnah Nabi ni, ajaran ni, semula kita baca hak lain dulu lah. Sunnah Nabi ni alah. Patuh ke Nabi maknanya kita ikut ajaran dia, bukan kita reka ajaran untuk dia. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tuan-tuan ingat balik.
Undur ke ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Ingat tak? Ayat mula-mula suratul Ahzab. Wahai Nabi, ittaqillah. Allah perintah kepada Nabi bertakwa kepada Allah. Sedangkan Nabi itu ketua kepada orang yang bertakwa. Sebab apa? Dalam ayat ini 5 kali ya ayuhan nabiyyu. Maknanya ayat ini berkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kepada kita sampai kepada ayat ini. Ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Daripada awal ayat ya ayyuhan nabiyyu taqillah, sekarang ini sampai kepada kamu, hei hamba Allah Taala, kamu dah belajar, kamu sudah dengar, kamu sudah tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah jadi orang yang bertakwa, maknanya orang yang patuh, akur, tunduk kepada perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil dua kaitan. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Masya-Allah. Menarik perbahasan. Mana ada tak menarik? Kan dalam Quran semuanya menarik. Yang kelima, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina la takunu kallazina azaw Musa. Kenapa? Boleh je Allah kata, mu jangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Tapi kenapa Allah Taala buat bandingan di sini? Tashbih. Kenapa ada tashbih? Jangan menyakiti sebagaimana Musa disakiti. Allahu akbar. Kata di ulama, tambihum minallah lil mu'minin. Allah Taala buat peringatan kepada orang yang beriman bahawa buruknya perangai Bani Israel. Sebab apa? Sebab mereka menyakiti Musa. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan. Maknanya Bani Israel ini bangsa yang dilaknat oleh Allah Taala dalam banyak perkara. Yang beriman tak masuklah. Yang beriman pun yang menyakiti Nabi termasuk. Jadi kamu kalau nak jadi orang baik, nak jadi orang ni, jangan jadi seperti mereka. Itu dia panggil ayat kalladzi, faidatut tasbih. Faedah dibuat bandingan tashwihu al-halatil musyabbahah. Nak tunjuk buruknya perangai orang yang seperti itu. Jadi kalau kamu tahu perangai seperti itu buruk, janganlah kamu ikut. Kita ni kadang-kadang kita marah dengan anak kita. Mu jangan jadi macam orang itu. Kenapa, mak? Orang ni derhaka kepada ayah lah, derhaka kepada ibu, pergi sekolah kacau kawan-kawan, tak taat kepada guru. Jadi maknanya sifat buruk itu jangan ambil. Dia panggil tasbih. Allah Ta'ala buat bandingan. Penting ke bandingan? Naam, penting. Dari sudut perbahasan, dari sudut kira bicara. Sebab itu Nabi dinamakan uswatun hasanah. Contoh yang baik. Allahu Akbar. Yang keenam, Allah kata apa? Wa kana 'indallahi wajiha. Nabi Musa ni mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu Nabi Musa mendapat inayah, mendapat perhatian besar oleh Allah, daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita baca surah ada je Musa. Nabi Musa di antara nabi yang banyak disebut dalam Quran. Kenapa? Tengok Allah kata, wa kana 'indallahi wajiha. Musa itu orang yang ada kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu, demikian rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian sebagian yang lain. Minhum man kallam Allah, di antara mereka yang bercakap dengan Allah, Musa. Ada nabi Allah Ta'ala tak sebut mereka. Tahu bilangan tapi sebut tidak. Nama pun tak. Kita kata alhamdulillah Musa ada kelebihan. Kelebihan Nabi lagi tinggi daripada Musa. Cuma Nabi, ayat ini cerita Musa lah. Yang ketujuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kita pindah kepada ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kamu tak bertakwa, perkataan kamu tidak sadid, tidak betul. Nak suruh perkataan kita betul, betul channel kita dengan Allah Azza wa Jalla dulu. Karena itulah para jemaah sekalian,
kita sebagai pendakwah, kita sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai bapa, sebagai suami, kita kena betul kita dulu. Betulkan kita, insya-Allah betul juga orang yang duduk di bawah penjagaan kita. Jadi kalau kita tak betul, macam mana kita nak betul orang? Ni ada setengah orang ni, dia kata macam ketam mengajar anak dia berjalan. Ketam dia jalan sengit gini. Kita kata dia betul dah tu. Dia memang mazhab dia jalan gitu. Habis mau nak suruh anak dia pergi ke depan macam mana? Kita pula tak betul, pergi kacau ketam. Ketam ada gaya-gaya hidup dia, jangan kacau dia. Kita nak suruh, kalau kita kata di antara orang tak betul, dia nak suruh ketam jalan betul ke depan. Memang dia tak boleh. Dia jalan gitu, ikut dia lah. Kita kadang-kadang bandingan yang kita buat, kita pun tak betul juga. Alhamdulillah. Kan? Maka kalau kita nak betul, kita kena bercakap benar, qaulan sadidan. Sebab itulah kita selalu pesan kepada anak-anak. Contohnya anak kita keluar rumah pergi bermain. Kita suruh pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Contohnya, kanan tu ada rumah keluarga dia, rumah kawan-kawan. Tapi dia suka jalan ke kanan. Jadi bila balik kita tanya dia, "Dek, adik pergi main mana hari ni?" Mesti dia takut. Sebab apa dia takut? Sebab kita suruh ke kanan, dia pergi ke kiri. Betul kan? Kita kata, cakap betul. Bapa tak marah kalau cakap betul. Kalau cakap bohong, marah. Dia pun cakap, oh memanglah saya pergi ke kiri. Baik. Di situlah maknanya kita puji dia sebab dia cakap benar, jangan pukul. Tauji. Lain kali jangan pergi Kan bapa dah cakap, belah kiri tu bahaya, ada macam ni. Itu dia panggil tauji. Mana kita ni kadang-kadang bila orang cakap betul, kita marah pula. Wah. Kalau bohong, good. Lah. Dia bohong, itu yang patut dimarah. Kalau dia betul, contoh, siapa dia jatuh pecahkan gelas di dapur dia? Saya, mak. Terima kasihlah kerana mengaku. Baik, ambil penyapu, tolong sapu. Siapa dia tahu? Tak tahu. Tikus kot. Oh, tikus. Jadi bila kadang-kadang bila orang cakap betul, kita marah. Marah yang lebih-lebih menyebabkan orang ni takut nak cakap benar. Bahkan kalau orang cakap benar, kita bagi hadiah pula. Bagi betul. Yang ke-8, ayat yang sama juga, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata ulama, sepatutnya bagi orang mukmin dua-dua tu betul berlaku, perkataan dan perbuatan. Amal af'alu, buatlah yang baik. Adapun perkataan, kata yang benar. Bercakap benar, buat benda baik. Maka orang itu yuslih lakum a'malakum, orang ini layak menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala perbaikkan urusan dia. Baik, yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Ayat ini sekali lagi menjadi dalil bahawa kebaikan dunia, kebaikan di akhirat akan dicapai oleh seorang hamba Allah Ta'ala itu dengan takwa dan dengan sifat benar dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia takwa, siapa dia benar, maka itu menjadi orang panggil ruang untuk dia mendapat apa? Dapat kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan alhamdulillah, biarlah kita jadi orang yang benar insya-Allah taala. Kalau tak jadi orang benar, kita jadi orang rugi. Sebab apa rugi? Banyak perkara yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu kita tak dapat masukkan diri kita dalam kumpulan itu. Yang ke-10, ayat ini, ayat 70-71 ini, dia panggil ayat yang dibaca oleh Nabi dalam khutbatul hajah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Nabi ajar kepada kami baca khutbatul hajah. Mana khutbah hajah ni kita baca khutbah permulaan. Kita nak buat apa-apa, kita baca ni dulu. Apa dia khutbah hajah? Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Kamu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. Kemudian Nabi baca ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102 surah Ali Imran. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dua ayat ini. Jadi kata di para sahabat, Nabi ajar kepada kita ni supaya baca apa saja apabila ada khutbatul hajah. Sebab tu kita di tempat kita ni, kita sering dengar khutbah ini apabila imam baca khutbah nikah. Orang panggil khutbah hajah ni jadi khutbah nikah. Ada sebahagian ulama, tak, dia baca semua tempat khutbah, dia baca belaka yang ni. Jadi kita kata Alhamdulillah, itu nama dia khutbatul hajah. Nama apa tuan-tuan? Nama dia khutbatul hajah. Maknanya apabila hajat, bila kita nak baca yang mengatakan sedemikian, kita kata Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 10 perkara yang telah dapat kita kutip di dalam perbincangan kita pada kali ini. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan mencerahkan hati kita dalam semua perkara-perkara dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah tafsir kita. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.